saya pergi cakap dengan saya punya dua anak tu. Saya kata, sekarang bapa nak fikir macam inilah, mesti buat part time kan, tapi mesti buat sacrifices lah. So anak kedua tu apa tu, son, dia tanya, apa sacrifices saya nak buat? Ya, kembali di part yang ketiga. Saya nak beritahulah, jangan lupa subscribe dan juga selalu dah dengar kami di Spotify supaya kami ni tak turun daripada tangga pertama. Betul. Disebabkan kita ada di tempat pertama lah, aku berjaya ajak dia orang masuk Dul. Alhamdulillah. Kau ingat si Acik tahu Kenas ni nak masuk biasa-biasa. Alhamdulillah kita dapat orang Singapura masuk jadi sponsor dalam Dul Podcast. Dan memang kami dibawakan oleh anda. Dibawakan khas untuk anda oleh Pop Motif Interior Private Limited, AHDB License Contractor. Deserve to be noticed, syarikat renovasi yang berpengalaman, termasuklah khidmat in-house carpentry, electrical plumbing. Nak hacking pun boleh. Dia orang memang buat hacking work, painting work dan direct vinyl installing. Wah. Okay, call dia Syuk, macam mana Syuk? Kalau call untuk orang Singapura, senang je. Terus dial 8755-6538. Kecuali kalau anda adalah customer yang datang dari Malaysia. So anda kena tambah plus 65-8755-6538. Untuk nak tengok hasil kerja mereka, boleh layari IG mereka popmotif.sg, Facebook Popmotif, atau terus saja ke website www.popmotif.sg. Okay, ini bahagian yang paling penting ni. 1,000 Singapore dollar giveaway and a free upgrade using zero formaldehyde for material for all your carpentry works. Only valid for first 20 confirm project, value from 30k and above. Zero formaldehyde tu apa? Macam a few of the kayu yang datang usually ada this bau yang kuat bila kita baru bikin kan. Kayu-kayu yang kita pasang ni lah. Alright. So aku lupa apa nama dia. So kita ada supplier yang akan kasih this kayu yang tak ada bau terus. Formaldehyde ni. Ya, for this ini benda actually sekarang kat Singapore diorang tengah enforce untuk kurangkan this smell. Kenapa dia terlalu mencocok hidung ke? Boleh buat kanser. Serius lah. So ini barang bagus lah dia pakai. Ya, alhamdulillah. So kita kasih no VOC, formaldehyde. Maksudnya tak ada risk lah. Tak ada risk. Ini satu pengetahuan yang baru, Cik. Aku tak tahu pula. Kat sini tak ada? Kat sini kita tak pernah dengar lagi kanser disebabkan hidu kayu. Ini kanser memang tak boleh tahu apa. Iyalah, betul. Ini bro, ini nanti Farhan, kita punya lagi satu pengasas, akan bercerita lebih dalam. Dia akan bilang pasal dia lagi bertauliah dalam Melayu. Okey, tadi kita ada janji Dul pasal lagu ni. Maksudnya betul lah kelainan yang dibawakan oleh Pop Motif ni. Cara diorang ni adalah lain lah. Pendekatan dia lain. Kalau tengok kat media sosial pun dengan konten-konten diorang, ni sampai buat lagu pula. Kita dengar sikit. Cuba dengarkan. Korang dengar tak suara aku? Yang mana? Kat belakang tu yang deserve to be noticed. Ada suara aku. Itu suara Tokenas. Suara Acik yang belakang je. Suara Acik mana? Yang first tu lah sampai ada sebenarnya lagu tu kita nak buat jingle. Aku nak buat jingle untuk podcast OLG. And then aku jumpa kat Singapura tu ada satu producer nama Yanto Sani. So aku jumpa dia, terus dia cakap, korang ni aku tengok lain. So aku rasa bagus korang buat lagu kot. Aku cakap, aku nyanyi karaoke je. Aku cakap kan, dia cakap, kau boleh. Okay, kalau kau cakap boleh, aku boleh lah. Cakap aku sound interesting kan, pasal kita tak pernah buat lagu tu. Lagi dulu pun memang cita-cita menjadi penyanyi. Tak ada. Nampak benda tu. Okey lah, Tuhan makbulkan. Nampak je belum dengar. Tapi berjaya menyanyi lah. Alhamdulillah lah. Company adakah ada set video klip apa semua ni? Ada. Alamak. So bila kita buat tu, kita nak buat betul-betul lah. Macam kita buat rumah orang kan, kita buat betul-betul. Jadi kita buat satu-satu nak kena betul-betul. Aku suka tu lah. Aku sebenarnya tanya-tanya tau. Sebab aku pernah sekali dulu masa time aku ada beli rumah. Dia pernah buat rumah. Di rumah dia ni, ni saya selit sikit lah. Rumah dia ada aquarium dalam dinding.
Betul. Kau buat dolan buka pintu tu nampak dekat dinding dia ada ada aquarium tu, ada buat ikan. bilik snooker, pernah viral lah. Dan alhamdulillah rumah tu dah telah Jual. dijual lah. Itulah rumah dia yang keluar tiba-tiba keluar dekat Facebook sebab rumah untuk dijual. Rumah syuk. So bila aku pernah involve kan Tokinas Acik dengan interior design. So interior design aku ni perempuan, dan selalunya kita tahu bab-bab nak letak, nak arrange, kebanyakannya selalu idea yang macam tu datang daripada perempuan. Jadi bila korang lelaki, aku bangga tau. Jadi pada pendapat korang akan ada perbezaan idea tak antara lelaki dengan perempuannya interior design? Of course ada. Confirm ada. Oh ada Usually perempuan ada a little bit touch of macam softer house. Okay. Tapi it depends on client juga, siapa yang dorang lagi selesa. Okay, macam mana yang diorang nak Macam kita pun ada juga yang staff yang perempuan yang klien tak nak ambil pasal lawa sangat, takut bini dia. Ada kes begitu. Ada juga. Tak nak ambil klien sebab lawa. Tapi it's all about the design lah. Okay, faham. Dalam memilih design, korang kan 3-4 orang ni pernah gaduh-gaduh tak? Sebab bukan senang kan nak pilih kayu, nak pilih material, nak pilih colour, Idea berbeza, idea, design, nak pilih bentuk pintu. Sebab saya tengok awak banyak main pintu bulat pun ada sekarang ni kan. Pintu bulat tu, sekarang design pintu bulat. Kan ada curve tu kan. So ada bergaduh ke nak pilih-pilih design ni atau macam mana? For rumah usually kita individual person yang liaise dengan owner, dengan klien. Tapi kalau part gaduh agaknya tempat kita tengah nak renovate rumah, office kita ni lah. Office kita ni semua kepala ada dalam satu. Bila buat rumah orang tak ada masalah. Bila nak buat office sendiri, aku nak macam ni tak ada. Pasal lain bilang dengan aku mau bikin macam gini. Itu je lah kalau ada gaduh pun lah. Pasal kalau dengan klien macam kita bukan designer kan. Diorang selalunya datang, diorang dah ada apa yang diorang nak. Diorang dah tengok Pinterest. Diorang dah tahu Pinterest. Pinterest sudah datang. Okay, aku nak macam ni je. Korang boleh tak buat? Jadi kita tengok daripada floor plan, kita kasih kita punya idea juga. Kita bounce the idea, then baru kita execute lah. So selalunya pergaduhan kalau datang selalu owner dengan owner lah, klien dengan klien, laki dengan bini. Kita pernah satu hari kita pilih tiles je tau. Kita nak pilih tiles dalam 3 jam dorang. Dia orang bergaduh pasal pilih tiles. Aku kasi diorang gaduh dulu, baru aku patah balik. Sama, perangai kau sama je Cuy. Dia pun bagi aku gaduh dulu, dan baru masuk kerja. Aku pun ada. Owner pilih colour rumah, nak pilih cat, tak dapat. Laki bini gaduh, bini nangis. Aku keluar. Kasi diorang gaduh dulu. Betul lah pasal nak buat rumah kadang-kadang lain taste. Diorang ada masing-masing ada diorang punya cita rasa sendiri kan. Betul. Tapi kita kat dalam tu kita bukan kasih lagi diorang bergaduh, tapi kita kasihkan diorang dapat kata persetujuan. Kita cakap kalau kita selalunya kita cakap pada pendapat saya ini bagus, tapi why not kita ambil colour ni lagi menarik lah untuk Cik menyelesaikan masalah rumah tangga. Betul. Tapi tak ada Kaunselor. Okey, bila Pop Motif sekarang kita tahu telah pun menjadi sponsor di Dol Podcast. So kita punya listener of course majoritinya datang daripada Malaysia. So adakah Pop Motif akan ambil sekiranya ada klien Malaysia yang berminat dengan Pop Motif? Betul. Mana tahu yang paling dekat tu kita ambil lah kat Johor. Sebab senang ni, senang. Kalau Johor dekat lah kan. Boleh ke kalau dia nak buat? So far kita belum pernah cuba, tapi kita ada a few clients yang call jugalah kat Johor. But dorang is a Singaporean. So kita masih belum berani untuk masuk lagi. Tapi kita ada konteks-konteks yang kita percaya kat sana. Dekat Johor. Mamat ke? For now kita For now of course kita just liaise dengan orang Johor kita untuk dorang pergi je. Tapi dalam timeline kita tu memang kita ada plan lah yang kita akan buka factory dekat Johor, carpentry lah. Itu dalam plan kita, doakan kita lah. Kalau kita dapat, kita akan bikin sana. Dah ada orang nak uruskan? Dah ada orang nak uruskan yang dekat Johor? Belum, aku dah letak nama kau kat bawah. Kat bawah? Kita pun dekat sini, kita pun dapat konten kita kadang masuk Malaysia punya ni kan. Kita dapat daripada Malaysia DM kata, bang bila nak masuk Singapura ni, bila nak masuk Singapura. Masuk KL. Masuk KL. Salah. Dia masuk KL. Ada 2-3 juga kita tu sampai juga kita dekat KL. Tapi kalau nak buat KL dulu, saya suggest lah, saya punya pandangan saja. Mulakan dengan Dol Podcast punya studio dulu. Buat tengok apa yang boleh tambah kan. Senang, dalam masa sebulan ni kita boleh tunjuk. Kan dia punya proses berapa lama kan. Pitching siap.
Kau terus masuk kat sini. Terus Masuk. Dan dapat rumah aku. Okay guys, terima kasih Pop Motif. Sebenarnya sepanjang sebulan kita akan berada bersama-sama dengan Pop Motif. So untuk tahu lebih dalam, nak tahu lebih detail, mungkin juga sedikit sebanyak idea untuk renovasi rumah, anda terus je dengar Dul Podcast bersama dengan sponsor kita Pop Motif. Yes. Dengar Dul Podcast. Yes, kita bersama dengan Gurmit Singh Phua Chu Kang. Yes. Ya Allah, sangat sporting lah. Betul. Kita tanya soalan sikit, you boleh jawab soalan dengan baik. Sebab kita berfikiran macam, Phua Chu Kang mesti cakap full Inggeris kan. Bila apa show dia DM saya kan. Dia kata aku tengok dia punya IG, ini semua Melayu punya podcast. Macam mana aku cakap ni? Sebab saya punya Melayu dah lama tak pakai kan. Yelah. Lebih rosak lah, lebih rusty kan. Tapi bila you bagi I number WhatsApp, I nak WhatsApp you, I takut Mr. Gurmit. Gambar apa? Sebab I ingat you scammer. You letak gambar Ultraman tau. Saya scammer. You tengoklah you punya WhatsApp, you letak gambar Ultraman. Profile you. Profile you. Kenapa macam kanak-kanak? Ini scammer. No. Yang Ini you engkau punya. engkau dulu yang engkau IG saya, DM saya, kau straight away can you come to Kuala Lumpur? Mestilah dia Tak takut ada dah lah follow. establish ke apa. Hello, we are what and what. Kita sama ada followers semua tu. Kita harap awak boleh. Tak ada tak? Boleh datang KL tak? Dia biadab Datang KL tak? Boleh tak? Boleh tak? Tak ada duit punya. Engkau sendiri datang. Ada. Hotel. Engkau sendiri. Macam tu dia deal dengan you Betul. Teruk. Kalau I tahu biar I yang Budak deal lah. betul lah you. Tapi kepada anda penonton semua kalau anda nak tahu Phua Chu Kang datang daripada Singapura ke KL ni naik motor tau. Dah bawa motor. Sebab saya suka naik motor, naik kereta. Saya love driving, love riding. Sebab kita saya punya industri, kita punya industri kan, selalu nampak orang cakap dengan orang, banyak noise kan. Betul. So bila saya seorang saja dalam kereta, dalam helmet, macam me time lah. Oh, sebab tu right. So peace sikit lah. Peace sikit. Okay, Mr. Gurmit. Kita bukan tadi kita ada cakap pasal nak cerita pasal besarnya Phua Chu Kang. Betul. Sebenarnya ketika sitcom Phua Chu Kang dimainkan di Malaysia, dia jadi macam salah satu sitcom favorite yang kita akan kumpul family. Betul. Betul. Dia akan jadi nanti pukul 7.30 Phua Chu Kang. So kita satu family akan gather, akan kumpul. Sampai you jadi macam satu fenomena tau. Betul. I rasa you pun ada rasa kot. You ada datang Malaysia tak masa? Yalah, bila dia kata ada broadcast ini Malaysia kan. Then after that dia orang ada buat macam lookalike contest. So Di Malaysia? Di Malaysia. Okay. Datang KL Mid Valley kan, live show. So ada orang dari Pahang lah, ada Penang lah, ada apa kan, datang sana top 10 lah Okay. Habis saya macam PCK, saya jadi judge, hakim. Okay. So saya choose okay, winner, okay. Bila saya masuk itu Mid Valley kan, 4 story kan, 4 tingkat kan, full. Full. Sebab nak tengok Phua Chu Kang. Saya tak tahu. Saya ingat saya dengan organizer kan, dia management dari Mid Valley. Saya Mid Valley, wow, congratulations your turn out very good a lot of people. So after this, is there a Hong Kong star? Dia kata no Hong Kong star, only Sebab you ingat ada Hong Kong star Saya ingat lepas aku tu ada apa Hong Kong star ke apa big star kan, superstar datang. Itu pasal banyak orang. Dia kata tak ada, untuk you je. Saya gila really. So bila saya dah habis buat itu show kan, okay, you are the winner blah blah. Okay, bye bye everybody, I go. Saya nak keluar pantas saja kan, nak pergi back room, orang kejar saya. Macam Beatlemania. So aku lari taxi stand, masuk taxi, drive. Betapa besarnya you dekat Malaysia. Betul. Sebab di zaman tu kita ada senario. Senario. Dan bila kita orang Johor, kita boleh tengok Channel 5. Kita ada dua, satu antarabangsa punya sitcom, satu Malaysia punya. Sangat berbeza. Kita boleh belajar. Ramai yang boleh cakap bahasa Inggeris sebab tengok Phua Chu Kang. Betul. Walaupun berterabur. Yes, and then Phua Chu Kang the movie dekat Malaysia, dia punya kutipan bagus tak? Hit di sini. Terima kasih. Bila lepas itu bila saya datang kan, TV series big hit kan. Bila datang saya untuk event kan apa kan, the hotel room mesti ada macam security guard. Okay. Habis bila saya kena jaga you. Kena jaga saya. Because ada fan datang kan. Habis bila saya ambil kereta limo kan, mesti ada traffic police escort. Wow. Macam menteri Macam minister Macam minister. one day Mr. Gurmit Apa tu? Comedy minister.
One day kalau dekat Malaysia ni nak minta you tu Maharaja Lawak tahu. Dengar. Itu apa tu? Suhaimi Suhaimi Yusof. Suhaimi pernah masuk. Dia ada kan? Dia pernah jadi peserta. Peserta kan? You pernah di offer oleh Astro untuk jadi peserta atau juri tak? Tak ada. I think tahun depan You kena ada jadi juri. Juri lah, juri. You kena jadi juri. Nak jadi juri? Mesti. dulu try. Singaporean punya rapper tu siapa yang pernah masa musim aku? Sheikh Haikal. Sheikh Haikal, Jadi dia juri. Juri. Dia baik. Come on Astro, ambillah ini. Ini legend. Gurmit Singh, ini sangat orang legend. yang tahu menilai lawak. Jangan nak sombong Astro. You nak lah. Saya nak. Ada setengah juri tak nak. Ada setengah juri tak nak. Setengah juri. Apa setengah juri? Setengah orang ada tak setengah nak. orang tak nak jadi juri. Oh, ya ke? Kenapa ni? Mungkin dia tak prepare kot atau payment. Apa nak prepare? Cakap je lah. Kau bodoh tak boleh lah. Tak boleh. Kau dahsyat. Tak boleh. Tak funny. Balik kampung. Macam itulah. Itu aja. Tak jujur kan. Nak macam mana? Okay. Kita jelas itu besar punya pihak cukang. Tapi di Singapura nak tahu juga Dul, adakah dia punya vibe sama macam Malaysia? Malaysia lagi hebat. Lagi hebat. So tomorrow aku ada show Yes. di HGH Convention Center. 2 nights lah. Two nights. Convention hall kan. Okay. 1,300 people. Wow. Full house. Full house. Alhamdulillah. And this is not my first time. Aku dah datang macam 5 kali. Buat show di Malaysia. Dia buat show di Malaysia. Selalu full house. Sambutan, Selalu Alhamdulillah. dia punya fans. Aku suka Malaysia punya fans. Sebab ke awak macam ekspresif lah. Kalau saya kata joke kan kau ketawa besar. Kalau saya tanya aku nak volunteer main game, semua lari. Faham. Tak takut-takut. Sporting. Aku suka Malaysia punya fan. Semua sporting. Okay. Kalau Singapura tak? Singapore macam bilang what's the price? What's the price dulu? Okay, Mr. Gurmit, saya nak tanya you why pada November 2014 you decide untuk keluar daripada Mediacorp? Selepas 20 tahun you dalam Mediacorp. Full time kan? Ya, full time di Mediacorp. So sebabkan aku boleh buat drama, boleh buat komedi, boleh buat reality, boleh buat children show, boleh buat banyak-banyak show kan. Saya selalu kerja. Okay. Apa tu, wangnya bagus kan, endorsement semua bagus. Tapi saya ada keluarga, saya ada anak-anak. Anak berapa orang? 3 anak. 3 anak. Isteri So saya satu. yelah. Betul ke? Saya cek dulu. So saya macam risaulah sebab tak nampak saya punya keluarga. Selalu kerja. Saya dah balik rumah, semua dah tidur. Bila sebelum dia bangun, aku dah pergi kerja. Anak nak membesar depan mata tak nampak. Tak ada family nampak. time lah. Tak ada Semua family time. diorang punya birthday lah, wedding anniversary lah, terlepas. semua lepas. Tak boleh celebrate sama. Yalah. So aku fikir okay, tak apalah, aku kan bapa mesti provide kan. Okay, tak apa, jangan macam itu. Tapi bila yang third one dilahirkan 2013, saya ingat takkan dia pun sama macam itu juga kan. Aku nak macam be a different father to her kan. So saya cakap dengan isteri saya lah, saya nak macam step down, macam do part time. Tapi saya takut nanti macam kalau saya tak full time, tak ada kerja. Ya, betul. Station boleh kata not full time lah, don't give you job lah. Kenapa tak terus jadi kontraktor betul? Gila. Sengit semua orang Dia tu berlakon bukan berkontrak. Rumah collapse. Aku boleh buat kecil punya model. So aku takut tau. Habis isteri saya pun dulu bila dia kecil kan, dia pun miskin. So dia kata kita dua dulu kan miskin. Kalau kita balik HDB satu room pun tak apa. Saya tak tak takut. Wow. Saya support. HDB tu apa, rumah flat Rumah Macam flat. rumah kita. Sekarang ni rumah landed lah. Orang kaya duduk kat Singapura rumah landed. Wow. So dia kata kita kan dari HDB. Kalau kita balik HDB tak apa lah. Yalah. Bukan macam takut macam mana. So saya pergi cakap dengan saya punya 2 anak tu. Saya kata sekarang bapa nak fikir macam inilah, mesti buat part time kan, tapi mesti buat sacrifices lah. So anak kedua tu boy, son, dia tanya apa sacrifices saya nak buat. So dulu kan bila kita buat holiday, semua fly business class. Okay. I now understand. So sekarang kalau aku part time, kita tak boleh buat business class, buat ekonomi. So anak laki saya kata, tapi pak, kalau awak selalu dengan kita, awak buat part time lah. Yelah. Tak apa. Okay. Tak kisah. Apa pentingnya business class?
Yang lebih penting Keluarga family. keluarga lagi penting kan? Family lagi penting. Kalau anak you boleh memahami dan cakap macam tu Ya, dia tahun 8 years old. 8 years old masih dia cakap macam Mr. tu. Gourmet hari ni saya sangat-sangat terperanjat Orangnya sangat besar. And now saya dapat rasa satu tau. You are very good man. You are very good father. You are also a very good ketua keluarga. Betul. Also very good lover. Apalah kau ni betul lah. Orang nak cakap ni. Tak, sebab bila dia cakap-cakap, bila dia nak menangis tu, saya rasa Betul, Mr. Gourmet. Yalah, start talking from the heart kan. Ya. Kalau tak from the heart, then buat apa? Buat ini. Mr. Gourmet. You pernah susah sepanjang you bergelar artis. bergelar Artis. artis Pocokan. dalam industri ni. Pocokan you pernah susah tak? Pernah. Mesti pernah. Kenapa? Penat lah. Tak cukup tidur lah. Habis ada orang kritik. Tak semua yang suka Pocokan. Ada orang yang tak suka. Daripada Kata saya segi- bodoh lah. Tak Segi ekonomi? Pernah ekonomi duit tak cukup ke? bila saya kecil lah. Dulu Tapi kecil sekarang lah. You very syukur lah. success lah. Bila dah jadi artis tak pernah susah lah Tak. Pocokang, I tertarik dengan bila you cakap you tersentuh sebab you punya sacrifice untuk anak. So mungkin kita bertiga pun sebagai seorang ayah juga. Kita bertiga baik, pun father. semua. So apa you punya point of view untuk jadi seorang ayah yang bagus pada you? Ya. Wah. Itu tough man. Itu saya rasa kalau kita orang lelaki, kita orang ayah kan, kita selalu ingat fikir saya mesti kasih duit, Betul, kasih holiday, betul. kasih rumah besar. Tapi yang penting kan untuk anak-anak kita, dia nak bapa dengan dia main-main, cakap-cakap, Betul. pergi jalan-jalan, itu yang penting. Wow. So kita mesti ingat, okay, aku dah buat kerja-kerja, bila tengok kalender, okay, hari ni aku tak nak kerja. Hari ni aku nak dia pergi dengan anak saya pergi zoo, pergi jalan-jalan macam itu. So bila saya dah macam part time kan 2015, saya pergi holiday dengan keluarga, tapi also pergi holiday dengan individual. So pergi dengan Kawan-kawan. bukan kawan-kawan. Individual, macam aku pergi dengan saya punya anak lelaki. Okay. 2 orang aja Dia me pergi time, dia me Bali. time. 2 orang aja. Bonding. Dengan yang adik yang tua tu, kita pergi Europe driving. Kita pergi driving road trip kan. 21 hari. 8 country. Okay. 8,000 kilometers. Wow. You drive berdua dengan you punya anak. Aku drive semua. Betul. Kita pergi France, pergi Denmark, pergi Germany, pergi Switzerland. So drive. So itulah benda yang you dapat bila you sacrifice you punya job. Yeah. Tapi macam mana you punya life after tu? Tapi you still aktif kan buat show? Less aktif sekarang. Sebab aku sekarang boleh control kan. Dulu saya dapat email dari TV station kan. Gurmeet, this is go and shoot this and this and then go report this and done. Itu aja. Okay. Bila saya macam saya keluar kontrak kan, 2015 dia send email sama juga, Gurmeet because this is tapi dia last line kan tak pernah lihat tau dalam email. Dia line katakan, are you available? Dia tanya. Aku ada control. So aku tengok, aku boleh kata yes or no kan? Yeah. So aku check calendar. Actually I'm available. Tapi aku try. I'm not available. Aku send. Lepas aku send kan, pucat. Aku nak pingsan. Sebab dah tolak job. Bukan tolak cat. Aku rasa macam tak Tak best lah. tak best lah sebab selalu saya kerja kan. Sekarang tak kerja. Habis isteri saya nampak saya, kenapa ni? Kenapa pingsan? Kenapa pingsan? Aku gini. Aku duduk gini. Pingsan kenapa? Aku say aku not available. Susah. Dulu kan tak boleh cakap, tak ada chance. benda tu. So sekarang ada chance cakap kan, macam very difficult lah, very unreal. Sangat susah nak cakap benda tu. So aku try 3-4 kali kan, get used to it. Lepas tu okay, available. Buat kerja. So sekarang saya boleh choose lah. Kalau sekarang saya di station kan, tak boleh buat ini tau. You full time kan? Kalau saya full time tak boleh buat ini. Dia tak bagilah. Tak bagi. Kau mesti cakap dengan manager semua. Okay.
Wow, itu dia. Tadi kita sebenarnya ada buku kan? Ada buku Mr. Gurmit ada bawa kat kita. Di dalam jamban tu. Dekat luar. Itu buku mengenai diri awak lah. Ya. Yang saya tulis. Bukan tak ada macam ghostwriter. You tulis sendiri daripada hati lah. Ya, saya. Sebab ada banyak artis dia orang ambil writer kan. Writer yang macam interview dan writer yang buat buku tu. Betul. Tapi saya nak buat itu, tapi isteri saya kata tak boleh. Kalau kau buat kan awak punya macam essence kan tak boleh nampak. Okay, thank you. Itu buku tu. Ini dijual sebenarnya Mr. Gurmit. Dulu dah jual tapi dah habis. Dah 3 print kan since 2017. Okay. So dah habis. Sekarang ini saya punya souvenir saya kasih orang lah macam itu. Gurmit Singh. Ini tentang your life ah. My life. Wow. Tajuk dia apa? Gurmit Singh. What was I thinking? Sebab Sebab kita macam kita punya apa tu? Kita punya life kan. Kita kalau ingat kita ada buat different things kan. Ada yang bagus punya, ada yang aku gila apa aku buat itu. Kesilapan. What was I thinking lah. Okay, that's why lah. Kita borak-borak hampir lupa. Mana Puan Cukang dapat. Diorang pray itu. Scriptwriter. Oh ya, bukan you create. Bukan. Di Singapura kita ada orang Cina cakap macam gitu, don't play. So kita highlight itulah, kita Don't promote pray. don't pray. Dan Abu Dan also orang Singapura cakap begitu. Wow. Okay, Mr. Puan Cukang. Dahsyat lah buku ni. Hanya legend saja yang boleh mengeluarkan buku Betul. ni. Kau Memang tak cukup legend Ini tak memang boleh legend. tahu. Lu faham? Lu faham. Kalau Orang Cina. Lu faham. Lu mau beli saya punya nasi ya. Saya bungkus satu kasih lu. Faham ke? Okay, kalau Mr. Puan Cukang. kalau you bukan legenda, tak boleh ada buku. Tapi sebab you legenda, you memang layak lah keluarkan buku. Saya tak fikir saya macam legend lah. Saya artis saja. Mr. Gurmit, sebenarnya kita 3 orang teringin nak tahu macam mana sebenarnya, sebab kita pun dalam industri yang sama. Tapi you berjaya cipta diri you menjadi ikon. So mungkin ada tips-tips yang boleh you bagi, you share macam mana sampai you diangkat jadi ikon. Kalau hard work, then after that doa lah. Saya sekarang kan, bila saya buat apa show, podcast ke, TV show ke, live show kan, sebelum saya start kan, saya doa. Wow. Tak boleh tak doa. Tak boleh tak doa. Mesti minta restu lah Tuhan. Tapi itulah dia. Sebenarnya kita pun tak boleh lama dengan Mr. Gurmit sebab Mr. Gurmit pada kerja. Tapi Mr. Gurmit satu benda, you datang sini ubah kita punya perspektif banyak lah. Saya rasa macam wow. Kalau one day saya sampai usia you, saya kena jadi macam you. Betul. Jadi orang yang bercakap dia, kita rasa hormat, kita rasa sayang dengan you. Betul. Memang rasa macam bapa. You cakap kelakar lah. Tapi apa yang you sampaikan, karakter dia. Apa yang you sampaikan tu sampai dalam hati. Sampai. Tadi you cerita pasal fillet of fish saja pun. Dah rasa. Thank you Mr. Gurmit. Thank you. Sangat terima kasih Mr. Gurmit. Bagus. Pencerita yang bagus. Betul. Sedikitlah ucapan untuk kami. Walaupun tak tahu sangat apa ini Dol Podcast. Ucapan. Apa Speech. Semangat untuk kita orang. Tapi dalam suara Puan Cukang. Dalam karakter Puan Cukang. I want to say thank you very much this Dol Podcast you all come ask me to do this show very good Actually I confused got no door where is the door? So never mind maybe you all can take Panadol. Thank you very much, all the best Thank you Mr. Puan Cukang. Wow, satu episod yang sangat luar biasa lah. Betul. Yes, jadi terima kasih kepada penaja kami iaitu Pop Motif Interior Private Limited AHDB License Contractor. Deserve to be noticed. Syarikat renovasi yang berpengalaman lama. Kalau nak mendapatkan khidmat mereka, anda boleh call 87556538. Kalau di Johor Bahru, guna kod negara mereka iaitu +65. Dan juga anda boleh ke IG mereka @popmotif.sg, Facebook mereka Popmotif, dan juga anda boleh ke laman web mereka www.popmotif.sg. Jangan lupa untuk subscribe Suara Channel. Jangan lupa dengarkan kami selalu di Spotify. Subscribe, like, share and comment. Minggu depan kita jumpa lagi di Dol Podcast. Baik, Assalamualaikum.